bersama saya lagi dalam Orek Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Terbaik YB Rafizi Ramli. Hari ini sahabat kita YB Rafizi Ramli berada di Sabah dan apabila berada di Sabah beliau bersama dengan penjawat awam dan juga pemimpin-pemimpin di negeri Sabah khususnya dan menerima pelbagai soalan yang berat, soalan panas dan sebagainya. Jadi menarik untuk saya kongsikan adalah satu soalan berkaitan dengan isu ringgit dan juga isu ringgit versus dolar. Ya, satu soalan yang padu dan dijawab oleh YB Rafizi Ramli dengan padat dan detail sekali. Jadi inilah betapa layaknya YB Rafizi Ramli sebagai Menteri Ekonomi. Jadi sahabat-sahabat semua, tanpa membuang masa, mari kita tonton bersama soalan ini dan juga jawapan padu daripada YB Rafizi Ramli. Dan YB rasa berkenaan dengan nilai ringgit, boleh YB ya? Okey. Setakat pukul 9 pagi ini, ringgit berbanding dolar adalah 4.6720. Jadi mungkin YB boleh ulaslah, sebab ini antara isu yang bermain di lapangan. So saya rasa orang yang tepat untuk mengulas berkenaan isu ini adalah YB. Jadi itu saja YB, sekian, terima kasih. Terima kasih Tuan Muhammad Ali, Pegawai Daerah Kelabakan. Baik, YB, silakan. Jelaskan. Saya ingat saya jawab dan rangkum kerana ada beberapa soalan itu dia bersabit dengan soal ekonomi makro. Kan. Contohnya soal defisit, tadi soal ringgit, kemudian soal investment. Jadi kita gabung-gabung daripada saya pergi satu-satu. Kalau macam tu pukul 2 petang kita habis ni. Fiscal deficit sampai bila? Macam saya sebut tadi, sebenarnya sebaik yang mungkin ialah kita nak pastikan kedudukan kewangan yang kita wariskan nanti itu adalah sustainable. Cuma sustainable tu maknanya bukannya tak ada hutang langsung. Dia memberi ruang kepada kerajaan supaya menggunakan kaedah fiskal yang tepat untuk meneruskan pembangunan negara yang mampan. Contohnya begini, kalau keadaan itu nampak ke arah penguncupan ataupun ekonomi perlahan, kerajaan perlu berbelanja lebih. Kalau kerajaan ada lebihan belanjawan, maksudnya bajet surplus deficit kan, maksudnya seberapa banyak yang kerajaan boleh, kerajaan mahu berbelanja. Kalau dia ada deficit, kita nak ada ruang supaya bila kita perlu berbelanja lebih untuk merancakkan ekonomi, kita boleh berbelanja. So itu sebenarnya kerangka asas pengurusan fiskal negara. Maksudnya kawalan itu ada dalam tangan kita. Sebenarnya dia tak banyak beza dengan kita dalam mengawal perbelanjaan seharian kita lah. Maksudnya kita nakkan supaya bila kita perlu berbelanja, kita boleh berbelanja. Masa kita berjimat, kita berjimatkan. Jadi ambil beberapa contoh kan. Secara umumnya, kita nak pastikan bahawa perbelanjaan kerajaan setiap tahun is expansionary in nature. Maksudnya yang kerajaan berbelanja itu akan menyumbang kerana dia, seperti yang saudara Azman sebut tadi, dia ada that government expenditure bit. You want to make sure you keep on spending so that you contribute to the multiplying effect and the economy and government's expenditure is expansionary in nature. Now, as best as possible, of course you want to do it without taking debts. So if you have good supplies and you have a lot of supplies, then you can spend. Although my view is, kalau successively, hypothetically kalau selama 10-15 tahun berturut-turut kerajaan ada surplus bajet ni, lepas tu dia duduk simpan duit, itu pun tak bagus. Because that money could have been used in many other sectors to spur kan. Cuma keadaan dia ialah kalau kita tidak ada bajet berimbang,
bank, then we want to make sure that fiscal space kita itu cukup that when we need to increase the budget deficit to spur the economy, you can. Dan dari segi bila kita ukur macam mana kita nak spur the economy, kita juga nak make sure kan that your spending itu does not cause a runaway inflation. So it's actually those two parameters tu ialah sesuatu yang the best financial management of a country is the one that can afford you both. You know the lever that you have the fiscal space to accelerate or decelerate, and you also have the control that when you accelerate, it doesn't cause a runaway inflation. Malangnya kita tak ada dua-dua sekarang. We don't have that fiscal space, nor do we have the lever. Sebab itu kalau tanya saya, what exactly do we want to do? How long do we want to do this? Sebab itu it's about putting the financial position in order first. It's the same when you turn around a company. You tengok cash flow dia, you tengok growth dia, you know what to do to make sure that the cash flow is sustainable. You control the cash burn supaya you tak burn the cash too quickly without creating the value. And I think it can be done within 5 years. That's my view. I think it can be done without 5 years, tapi within these 5 years, tapi yang paling critical is these 2 years. Sebab yang ini yang terlalu tadi macam saudara Adun Telupit cakap tadi pasal kepercayaan, is about kepercayaan. It's about what the international community think about us. It's about what the public think about us. Kerana policy makers macam kita duduk dalam dewan, kita sembang. 2 tahun lepas tu is exactly the same thing. Jadi, you can only convince when the numbers shows it. And yang buat keputusan tentang keyakinan terhadap Malaysia ni, dia sebenarnya bukannya duduk kat Malaysia ni, dia duduk kat New York, dia duduk kat London, dia duduk kat Beijing, dia don't know Malaysia tau. I meet fund managers yang jaga trillions of dollar from time to time. Bila dia duduk di sembang, dia tenganga because dia kata saya tak tahu. I don't know. I'm in New York. I read reports. I don't know that you as a country are doing this. So akhirnya yang penting ialah macam mana kita menterjemahkan some of this very quickly, dan sama juga macam syarikat. Analysts look at your financial report, quarterly, annual financial report, dia tengok your profitability, cash flow. Kita pun sama juga, dia tengok kita punya cash flow, dia tengok kita punya balance sheet, dan dia tengok kita punya income statement every year semasa bajet dibentangkan. So we have these 2-3 years to make sure that as Datuk Seri Anwar nanti present the budget, some of those key importance that relates to deficit, debt level, growth level, semua perkara-perkara itu menunjukkan bahawa we are serious, we have put in the plans and the plans are working. Sebab itu contohnya ada orang yang tidak setuju dengan saya. Dalam kerajaan pun ada yang kurang selesa dengan saya sebab I stick on the course when it comes to retargeting subsidi. Orang kata, kita ni dekat pilihan raya negeri ni, boleh tak jangan cakap pasal subsidi ke apa? Nanti orang marah kan? But we need to fix the economy. And yang kita diuji ini ialah beberapa political will untuk kita rein in previous practices. Satu ialah hutang. Satu ialah blanket subsidi yang 80-90 bilion. We cannot be that kita datang ke kerajaan negeri macam ni. Kerajaan negeri kata, macam saya sebutlah, every time you go, dia ada senarai wish list dia. Saya dah total sekarang sampai negeri Sabah dah dekat 200 bilion. I can't be telling that, yes, kita akan buat. Sedangkan the whole world knows you don't have that much money. Kecuali you start fixing something. Jadi semua, dia lebih mudah kalau we have the money, but we don't. Kan? Jadi akhirnya penganalisa, pasaran, dia tengok semua
what's your plan, what's your focus, whether you are putting things in place. Cuma setiap dasar yang kita buat itu kita nak pastikan bahawa dia melindungi golongan yang terbanyak dan dia mengalihkan perbelanjaan itu daripada yang tidak perlu kepada yang perlu. And if we can balance this one after another, then given time, I think we will be able to convince the international fund portfolios. Dan itu akan ada kesan kepada nilai ringgit yang saya akan ulas sedikit sebanyak ini. Tadi saudara Azman ada sebut juga tentang crowding out of investments pasal GLC dan sebagainya lah. Ekonomi kita over the last 10-15 years telah menunjukkan penurunan pelaburan dalam ekonomi yang berterusan. Kalau tengok kepada perbelanjaan, size of the GDP, 70% itu ialah private consumption. Hanya tinggal 30% saja investments. Itu merungsingkan. Kerana kalau ekonomi kita tidak ada sumbangan pelaburan yang tinggi, dan bila saya buat pelaburan tu is both lah, foreign direct investment and domestic direct investment kan. Jadi pada kadar hanya 30%, sebab itu kita tak boleh masuk kepada aktiviti ekonomi yang lebih bernilai tinggi. Kita buat benda yang sama dan akhirnya rakyat, ekonomi ini hanya dipacu oleh perbelanjaan rakyat saja. We are lucky because we are high middle income country. Jadi kita masih lagi. Tapi this thing cannot continue forever. Jadi as a focus, as a strategy, we need to push as much as possible more investments, including domestic direct investments. Sebab itu Datuk Seri Anwar has made it very clear that we want to push domestic direct investments up to a certain level, kan, sampai I think he was talking about 70% of the total split. Cuma saya juga setuju bahawa GLC dan sebagainya tu, they must look and they must lead the way for higher value. Jangan crowd out, jangan duk focus and cannibalize the same pie dengan private sector yang lain. This is something yang is done separately. GLC dan sebagainya di bawah Kementerian Kewangan, they are looking at it, but it's true that we need to open up more space supaya more private sector entrepreneur driven can focus on the domestic direct investments, dan GLC focus on capacity and scale building so that they can go for higher income or higher value activity, ataupun they even go for different markets outside. So there are ways that we're looking at it. Kita juga sedia maklum bahawa kita ada structural issue dari segi syarikat-syarikat kita. Hanya 3% daripada syarikat kita dikira syarikat besar, 2% lebih dikira syarikat sederhana, 20% adalah syarikat kecil, dan 75% adalah syarikat mikro. And this is also the problem, sebab the gap between yang GLC dan syarikat yang besar dan sederhana tu dengan syarikat-syarikat lain terlalu besar, that for them to fill up the shoe pun dia ada masalah. Jadi sebab itu kita memang sedang melihat beberapa dasar dan inisiatif macam mana kita nak scale up syarikat-syarikat yang sederhana ni. Some of the early ideas is how to merge them. Some macam mana kita nak encourage JV. Some are about reverse linkages dengan overseas partner supaya dia boleh. Tapi kalaupun kita beritahu GLC, kau tak boleh buat itu, kau tak boleh buat ni,
Tapi kalau kapasiti daripada syarikat swasta yang lain tu dia tak boleh come up to that, pun kita ada masalah. So I think is a twin issue that we have to do together. But we are looking to see how to scale up. And all these policy issues ni have already been lined up untuk dibawa ke M10, Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Satu kita bawa ke M10 akan dilihat. Dan satu perkara yang utama ialah about scaling up of the businesses supaya mereka dan ada capacity to take over and to participate. Kalau tidak, dia chicken and egg. On the one hand, kita kata JLC jangan buat gini, tapi on the other hand, yang ada tu pun, dia tak ada capacity untuk carry out those activities. YB Vivian tanya pasal special incentives, yang travel advisory for tourism tu, I will bring it up personally, not just because of Sabah ke apa, but because we are in preparation for Visit Malaysia Year, either 2025 atau 2026. Jadi memang di peringkat Kementerian Ekonomi, bila kita tengok kepada peruntukan, we understand that we have to upgrade the tourism infrastructure around the country, Sabah termasuk, sebagai persediaan kepada Visit Malaysia Year, dan perkara-perkara seperti tadi, seperti soal travel advisory, semua itu perlu dilihat secara menyeluruh juga. So definitely I will bring it up kepada MOTEC, Kementerian Pelancongan, dan most probably untuk penyediaan dan persediaan Visit Malaysia Year ini, there'll be a joint committee di antara Kementerian Ekonomi dengan MOTEC untuk kita tengok projek dan sebagainya so that kita boleh accelerate lah. So this is something that I will look at it personally juga, kalau perlu dibawa ke kabinet atau diselaraskan dengan KDN dan jabatan-jabatan lain. Mengenai special tax incentives to come to Sabah tu, termasuk juga tadi Datuk Fredian tanya pasal less developed area incentive. I think we will have a look at it. Kita kena tengok juga dengan what's MOF plans, because while development expenditure and planning is under Kementerian Ekonomi, fiscal policy is not under us, is under MOF. Jadi kita boleh maklumkan dan kita boleh tengok, but eventually the final calculation dollar and cent tu MOF akan buat lah. Cuma my concern is this kan. Seperti yang saya sebut tadi lah, soal keputusan perniagaan untuk buka kilang dan sebagainya tu, dia bukan lagi 100% pasal insentif. Dia sebenarnya soal talent. So naturally kilang-kilang yang akan dibuka di Sabah ialah kilang-kilang yang fit kepada value chain di Sabah. Jadi kalau contohnya kita tengok ada kilang semiconductor ataupun elektronik di Selangor ataupun di Penang kan, kecuali value chain itu sudah sedia ada di Sabah, it's not that easy to convince them to go and bawa ke Sabah. Kerana mereka pergi ke Penang, mereka pergi ke Selangor itu sebenarnya bukan sangat soal because of sensitive, because of incentive, sebab value chain tu dah ada di sana. So what we need to work together very closely is to build what value chain di Sabah yang ada competitive strength, yang then naturally manufacturer nak datang di Sabah because it just fits the value chain. Because investors usually think from market perspective, dia tak fikir sangat pasal infrastructure perspective ni. Jadi kalau di Sabah kan, there are certain industries yang sama ada memang sudah ada ataupun memang ada potensi sebab ada kelebihan-kelebihan tertentu. Oil and gas is one. Anything that revolve around energy and transition is another one. Food production and the whole value chain of food, termasuklah packaging dan sebagainya, is another one. Jadi saya ingat,
when we want to do this and when we streamline dengan Kerajaan Negeri, dengan UPEN, dengan Sedia nanti, dengan all the agencies, we really have to decide dalam RMK 13 nanti and see whether we can see dekat KSP, is to really decide on the value chain. Because once you decide on the value chain, you focus on that, naturally nanti pelaburan itu datang because it fits the value chain. Because otherwise, people will say, you offer me macam mana pun, why would I go there? Because, you bagi tax break macam mana pun, I have to source for everything daripada Semenanjung, daripada sini, gini. It's just difficult for me. And so, I think we will be able to see what incentive, specific package dan sebagainya, but it must be within the context of what can work and what cannot work. Kalau tidak, kita bagi saja, lama-lama dia terbengkalai lah, there will be no takers, kan. Pasal graduate at work scheme tu for young graduates to get a job, we are looking at it from the overall perspective of progressive wage. So we are already looking at it, macam mana dasar kerajaan yang boleh memastikan bahawa kenaikan gaji pekerja itu berlaku secara berkala. Sebab kita ada masalah seperti yang dibentangkan oleh APU tadi, kita ada very low compensation for employee CE. Dan kita juga gaji purata kita, gaji median kita rendah berbanding dengan negara-negara lain. Itu adalah masalah struktur dalam ekonomi. Bila orang dibayar rendah, satu ialah soal rasa tak puas hati, itu is another thing lah. Dia juga soal cost of living. Sebab itu kita ada disconnect ni. Kalau ikutnya inflasi kita baik. Last May inflasi kita dah jatuh 2.8%. The lowest in 12 months. Tapi still orang akan kata harga barang masih lagi tinggi dan sebagainya. Is two sides of the same coin. Kos sara hidup ni satu ialah harga barang, satu lagi ialah gaji. Jadi while harga barang sebenarnya harga itu sudah stabil, dia tidak naik mendadak macam dulu, dia kekal. Tapi bila gaji itu tak naik, orang tetap rasa tertekan lah. So that's why we are looking at the progressive wage. We are scheduled to go dan bentangkan kepada Perdana Menteri dalam bulan Ogos untuk progressive wage. Then the discussion will start. Siapa nak bayar, macam mana kaedah dan sebagainya. Tapi pandangan kami ialah sudah tiba masanya ada dasar yang khusus untuk memastikan kenaikan gaji ini secara berkala supaya dalam tempoh 10 tahun kita boleh naikkan compensation to employee yang kita ada. Cuma majikan semua akan marah lah. Kan? So there's always that two sides of the coin, kan. Kita nak naikkan, pastikan gaji pekerja naik, majikan semua akan marah. Majikan akan kata kami dah lah susah, lepas tu dia nak suruh naikkan gaji lagi, kan. Okay, now Saudara Azhar, Jabatan Perikanan tadi pasal tiada jeti perikanan bertaraf antarabangsa, I will have a look at it in details. Mungkin konteksnya berubah daripada dulu masa dia diminta dan sekarang, but I will have a look at it. Saya dengan pihak kementerian, saya go through projek ini satu persatu untuk setiap rolling plan, dan I will remember untuk Sabah ni apa plan untuk perikanan ini, kerana it fits into that value chain. It fits into that food production value chain yang insya-Allah kami cuba bangunkan bersama dengan Kerajaan Negeri Sabah. It fits both kepentingan Sabah, it also fits kepentingan nasional, because we need one source of food production yang stable and sustainable in the long run. Dr. Fredian tadi pasal PYC tadi tanya pasal soal tanah PTP. Okey, ini adalah peraturan perbendaraan, and there is a reason for it lah. Of course we have to see in detail, contohnya PYC punya permohonan itu. Tapi the
reason behind this rule is begini kan. Kerajaan memerlukan supaya apa-apa pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh DE pusat, tanah itu mesti tanah kerajaan persekutuan. Jadi sebab itu dia kena pindah milik kepada PTP dahulu kan. Sebabnya kalau tidak begitu, then the room for abuse is huge. Maksudnya, in principle, if that rule is not in place, kan, in principle, mana-mana syarikat swasta boleh minta kerajaan persekutuan untuk bina infrastruktur atas tanah dia, atas milik dia, jadi milik dia. So you start blurring the line between public infrastructure dengan private lah. And so that's the basis of the peraturan perbandaran itulah, which I see the logic and the reason for it, because di peringkat kami Dato', I know that okay, this is the difficulty. Di peringkat yang memohon, I mean, you have your case and your case fits your justification dan you memohon kan, and benda tu benda genuine. Tapi di peringkat kami dekat Kementerian Ekonomi ada segala jenis benda yang orang minta. Some of it tu tak masuk akal langsung. Some of it tu are basically, this is government funding private venture. And government has no means to get back the public money, kerana kalau infrastruktur itu dibina di atas tanah swasta, tanah itu dan bangunan itu jadi milik swasta. It's as good as kita orang ambil duit rakyat pergi bagi kepada swasta. That's the reason for that rule untuk PTP. Tapi I'm not saying that it's cast in stone. Ada beberapa cabaran dengan rule itu. Satunya, contohnya, bila kerajaan negeri dah bagi tanah kepada kerajaan persekutuan untuk melaksanakan projek, kemudian dana itu sama ada lambat ataupun ada masalah pelaksanaan, 10 tahun projek itu tak jalan-jalan. Jadi kerajaan negeri marahlah, tanah dah bagi kat PTP, kemudian kamu tak buat kan. So kita juga sebab atas perkara-perkara ini memang di peringkat Kementerian Ekonomi, Kabinet, di peringkat MOF sendiri kita melihat jalan-jalan lain alternatif supaya we can still meet the requirement and responsibility that we spend the public money on public assets. And we can make sure that the assets finally are for public use. Yang itu but kalau itu bermakna ada jalan-jalan lain yang kita boleh pastikan that kita garanti tanah itu untuk kegunaan awam, aset itu nanti adalah aset awam, tanpa ia melibatkan pemindahan tanah kepada PTP. That one I think is the discussion is ongoing. Cuma I will defend this need that we cannot spend public money that eventually benefit private entities. We can't. Not whatever it is, we must make sure that whatever we spend will be public owned in nature, one way or another. Kan? So how we are going to do that? Kan? Sebelum ini jalan yang straightforward ialah dengan memastikan tanah itu mesti tanah kerajaan, sebab itu kena pindah kepada PTP. But I know there are challenges and there are specific cases, so we'll go through that juga insyaAllah. Yang Berhormat Menteri, mohon maaf mencela. Kalau sebentar tadi YB maklumkan masa terlalu banyak untuk sesi ini, tapi nampaknya kita dah disuntukkan masa YB. So I'll finish sampai 12.30 kan, very quickly. Yang PTP tadi saya ingat dah jawab. Yang Adun saudara Adun Telupit tadi, I think yes, that's something yang we have to work together kan. And sebab itu juga kita sedang melihat macam mana cara kita untuk menambah baik pelaksanaan projek pembangunan lah. I don't think itu angkat tangan soalan baru apa? Well, I think we have to finish at 12:30 lah, kalau tidak dia tak habis kan.
So we are looking at it. Sebab itu juga sebenarnya beberapa langkah itu telah dibuat. Contohnya, Kerajaan Persekutuan membenarkan projek-projek di bawah 50 juta ringgit ke bawah dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak, dan JKR Sabah dan JPS Sabah diiktiraf sebagai jabatan teknikal. So it's ongoing, tapi let's see how it goes, kerana kita juga tahu bahawa kita kena pastikan availability of resources, itu maksudnya tenaga kerja, jurutera dan sebagainya itu, sebab kita juga tak nak lepas 3-4 tahun balik semula dia kata oh sebenarnya kita tak ada orang nak buat ni, so we have a problem. So let's go on stage by stage basis, tapi it's clear that kita yakin bahawa sebenarnya it's best to make sure orang yang paling berkemampuan dari segi pengetahuan, dari segi resource yang dia ada untuk melaksanakan. Because Kerajaan Persekutuan ke Kerajaan Negeri ke, we just want the project to benefit the public. And so Liza tadi tanya tentang perancangan jangka panjang. That one I think we will do together di antara Sabah dan Kerajaan Persekutuan. Cuma kita kena pastikan bahawa penjajaran itu berlaku. Dia tak boleh Kerajaan Sabah nak pergi ke kiri, Kerajaan Persekutuan nak pergi ke kanan when it comes to what needs to be done. Sebab itu saya kata mengenal pasti what are the value chains, what are the focus areas. Dan bila ada alignment on these two, then we can focus, and then perkara itu akan berjaya menarik minat sektor swasta dengan semula jadi kan. Okay. Haji Abdul Karim tadi juga tanya pasal PPP. Okay. Soalannya ialah adakah kerajaan tidak mahu menggunakan kaedah PPP? Personally dan juga di peringkat kerajaan, dasar kerajaan, kita tak menolak PPP, malah PPP itu terus berlaku. Cuma, this is my caution, kita berada di keadaan hutang kita sekarang ini, sebahagiannya juga disebabkan oleh PPP yang lepas-lepas. Kita mula PPP ni daripada 40-50 tahun lepas pun, penswastaan, itu PPP lah tu, penswastaan. Plus lah, kemudian IPP untuk sektor tenaga, PPP juga. Kemudian highways pun PPP juga kan. Masalah dia, dulu nama public-private partnership. Tapi bahagiannya ialah untung tu semua satu pihak dapat, yang tanggung bayar tu sampai bila-bila kerajaan bayar. Sebab itu daripada belanjawan kita sekarang ini kan, bila kita kata DE, Development Expenditure, yang kita umumkan dalam belanjawan lepas 98 bilion, satu portion yang besar itu ialah untuk membayar kepada PPP ini. Maksudnya dulu swasta kata kami akan bina, kerajaan tak payah keluarkan duit. Apa kerajaan tak payah keluarkan duitnya? Sebab kerajaan kena bayar tiap-tiap tahun dekat dia. Bayar tiap-tiap tahun itu jugalah yang sekarang masuk dalam DE kita. Kan? Jadi kita terbuka, tapi kita kena perlu berhati-hati supaya PPP ini betul-betul public private, betul-betul partnership. Bukannya dia dapat satu kertas untuk bina, dia pergi ke bank, dia pun dapat pinjaman daripada bank, dia markup kepada kerajaan, dia charge kerajaan. Itu selalunya yang berlaku dulu. Kalau macam itu, buat apa PPP-nya? Baik kita buat sendiri. Sebab dia double the cost to kerajaan. Kerajaan pinjam duit, bayar, dah kena bayar interest rate. Dia punya bank interest rate pun kita kena bayar. Lepas tu margin untung dia pun kita kena bayar. That is yang berlaku di negara ini dengan banyak PPP 20-30 tahun yang lalu lah. Jadi saya memang sangat terbuka dengan PPP. After all, I come from the private sector. I like private to run as much as possible because by right they are profit motivated. They should be more efficient, but not at the expense of the public lah. Jadi kita alu-alukan dan model terbaik selalunya PPP ini
ialah model yang melibatkan ada pembayaran daripada pengguna kepada pemegang PPP supaya dia tidak perlu charge kepada kerajaan. Kalau dia ada 2-3 bentuk yang PPP yang selalu orang duk suruh kerajaan buat ini ialah contohnya kerajaan tak apa, tak payah keluarkan duit dulu, biar saya pergi pinjam dulu kemudian bayar kat saya sewa tiap-tiap satu tahun 40 juta, 50 juta. Yang itu selalunya masak kita kena. Tapi kalau yang melibatkan tak apa, kami bina dahulu tapi kami akan dapat hasil daripada perkhidmatan yang kami tawarkan dan rakyat, kutipan itu ada, the cash flow matches between what they collect with what they have to service their loan, and kerajaan comes in certain ways, that one is more doable in the future lah. Okay. So last soalan ialah tentang nilai ringgit. Kan? Tadi saudara Muhammad daripada Kalabakan, yang 99 langkah semua tu insya-Allah, that's part and process yang kita tengok. Soal untuk selaraskan tentang ICQ dekat Serudong semua tu is also, we do have a joint committee tapi kadang-kadang ialah they go separately. But I co-chair dengan KDN juga the joint committee sebab kita dah umumkan 1 bilion actually for that ICQ. 500 million untuk ICQ, 500 million untuk jalan. So there's a lot of money and that we need to spend there lah kan. Cuma pasal nilai ringgit tu, ini boleh rangkumkan semua banyak soalan-soalan berkaitan fiskal tadilah. Ada 2 faktor lah yang sekarang ini mempengaruhi nilai ringgit di pasaran antarabangsa kan. Satu soal interest rate differential. Sebab kita pada 3% itu, kita di belakang daripada negara-negara lain dalam keadaan ekonomi dunia dilihat dijangka akan perlahan ataupun menguncur. Jadi dalam keadaan begini, pemegang dana antarabangsa ni dia akan cari instrumen pelaburan yang lebih selamat. Dan selalunya yang lebih selamat ialah sama ada emas ataupun dolar. So that's given lah kan. Dia tengok bila daripada saya letak pak duit saya dekat sini, interest dia banyak ini, ada negara lain yang interest lagi tinggi, I rather put my money somewhere else. So that's given. The other factor is this, dia juga mengenai kedudukan fiskal kita. Seperti yang saya dah ulang berkali-kali tadi, pasal defisit, pasal hutang kan. Dalam keadaan prospek pertumbuhan dunia perlahan dan Malaysia ialah sebuah negara dagang yang dipengaruhi oleh permintaan daripada barat terutamanya Amerika dan juga pertumbuhan ekonomi China, bila prospek pertumbuhan dunia itu perlahan dan juga pertumbuhan di China itu tidak secepat yang dijangka, sudah tentu pelabur tengok ataupun portfolio manager ni tengok Malaysia ada risiko terdedah kepada perkara-perkara ini. Jadi kalau Malaysia terdedah, prospek pertumbuhan kita pun mungkin terdedah dalam keadaan fiskal kita itu dilihat tidak begitu kukuh kerana defisit, kerana hutang dan sebagainya. Jadi akhirnya dia akan kata, well, I want to see dulu how they are managing this. Jadi dia akan tengok keadaan fiskal kita, dia akan tengok growth prospect kita dalam masa-masa yang akan datang. Jadi pilihan kepada kerajaan, if you are in our shoes, saya dengan Datuk Seri Anwar dan sebagainya, okay, what do you do? Orang tanya, apakah langkah-langkah kerajaan? Kalau kita mewarisi rizab yang besar, we can intervene in the market lah. We can buy to strengthen ringgit. Kita tak ada. Our reserve will not justify doing that. Dan kadang-kadang orang lupa, kalau kerajaan campur tangan dalam pasaran mata wang untuk mengukuhkan mata wang, kita berbelanja duit kita dan duit itu sepatutnya pada pandangan saya lebih baik dibelanjakan untuk projek-projek rakyat. Dan kita pernah melalui zaman ini dulu, zaman Tun Mahathir dulu yang sehingga negara kerugian 30 bilion. Itu yang dulu kita kerugian mata wang sampai 30 bilion itu ialah kerana Malaysia sebagai sebuah negara yang kecil ingin bermain pasaran mata wang. And you want to intervene and you want to make money out of the
currency, we lost 30 billion. So I don't think we want to go there. Maksudnya, kita tidak ada kemampuan kewangan untuk tempoh yang pendek untuk bermain pasaran mata wang seperti mana Singapura buat. Singapura can do it. Singapura mengukuh kebelakangan ini sebahagiannya juga kerana mereka menggunakan rizab untuk dia kukuhkan mata wang dia. But we can't. We don't have that financial muscle. And for every 2-3 billion yang kita rugi dalam pasaran, that 2 or 3 billion could have been used untuk public project. Kan? So, jalan singkat tidak ada. Jadi yang tinggal kepada kita ialah 100%, ialah kita ambil jangka masa sederhana dan jangka masa panjang, strengthen our structure, pertahankan dan bina and put together a good storyline untuk meyakinkan pelabur bahawa kita akan memperbaiki kedudukan kita. It may not have immediate impact 2-3 minggu ini, tapi as more results come out daripada berapa defisit kita boleh berjaya kurangkan, dari segi pertumbuhan ekonomi yang lebih resilient 2-3 kuartal daripada sekarang. Sebab itu kita akan lancarkan naratif ekonomi madani dalam tempoh menjelang akhir Julai, kemudian New Industrial Master Plan Ogos dan kajian separuh penggal September. Gabungan ini akan dokumen-dokumen dan dasar-dasar ini akan boleh menggabungkan naratif yang baik kepada pelabur-pelabur supaya mereka lebih yakin bahawa we have a plan and we are sticking to our plan and it will bear fruition. InsyaAllah, dan when it rebounds, it rebounds. But as it is now, saya tak nampak lah dan saya tak setuju kalau ada sebarang tindakan jangka pendek sebelum kita selesaikan dahulu masalah-masalah struktur kewangan dan ekonomi kita. Jadi 12.40 saya dah berdiri 2 jam. Jadi kena tanya semua sebab semua nak makan. Adakah kita akan membenarkan soalan terakhir atau tidak? Saya rasa Tuan YB, mungkin kalau ada sebarang cadangan Tuan, mungkin boleh kita terus gunakan kod QR yang berada di belakang. Kak Taramai macam mana? Itu dia sahabat-sahabat semua, panjang lebar jawapan sebab banyak soalan terlebih dahulu sebelum soalan berkaitan dengan ringgit versus dolar. Jadi ini adalah satu penjelasan yang terbaik daripada YB Rafizi Ramli. Ya, kalau yang tidak faham ekonomi itu, saya tidak tahu lagi lah apa yang dikatakan. Mungkin mereka akan cuba memusingkan apa yang dikatakan oleh YB Rafizi ini. Tapi yang jelas apa yang kita tahu hari ini adalah usaha yang sedang dijalankan oleh YB Rafizi dan juga Perdana Menteri untuk pergi ke luar negara untuk meyakinkan ya negara-negara asing luar sana supaya datang dan melabur ke Malaysia. Inilah yang sedang dilakukan oleh pihak kerajaan sebenarnya sahabat-sahabat semua, yang seringkali dipersoalkan oleh pihak pembangkang daripada Perikatan Nasional. Kononnya hanya tahu pergi ke sana ke sini, tetapi mereka tidak tahu sebenarnya tujuan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga YB Rafizi ini kerana mahu untuk meyakinkan ya negara-negara luar, pelabur-pelabur, jutawan-jutawan daripada negara luar untuk datang ke Malaysia. Tetapi apa yang dilakukan oleh para pembangkang Perikatan Nasional Bersatu dan PAS ialah mensabotas ya usaha yang sedang dilakukan oleh kerajaan ini dengan mengatakan kononnya kerajaan hari ini akan tumbang, kononnya Datuk Seri Anwar akan ditukar pada bulan Ogos ini dan sebagainya. Jadi perkara seperti ini, kabar-kabar angin seperti ini sebenarnya merisaukan para pelabur daripada luar negara untuk melabur kerana mereka mahukan, pelabur-pelabur ini mahukan ya kestabilan ekonomi, kestabilan negara dari segi politik dan sebagainya. Tetapi ya pihak pembangkang terus-menerus setiap hari, saban hari menfitnah, menjatuhkan kerajaan perpaduan, mau menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itulah yang mereka lakukan. Hari ini juga sebenarnya Perdana Menteri kita berada di negara Laos ya untuk membuat lawatan kerja selama 2 hari. Dan saya percaya ini adalah antara usaha yang sedang dilakukan oleh pihak kerajaan untuk memberikan pencerahan, ya, memberikan penerangan keadaan situasi negara kita yang sebenarnya kuat, mempunyai majoriti yang kuat di dalam parlimen.
Tapi kita tahu pihak pembangkang akan terus meroyan setiap hari. Jadi sahabat semua, terima kasih. Sampai di sini saja apa yang saya ingin sampaikan. Sekiranya sahabat-sahabat saya memberikan sedikit komen ya berkaitan dengan isu ini, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah, jangan menjadi seperti walau-walautit, lebay-lebay dan juga geng sapu bersih apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di Laut Cina Selatan. Alright, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja pada Alright No Channel. Saya kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.